Hai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini tuan-tuan, dengan limpahan karunia dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dalam hashtag Santapan Rohani. Yang tak dapat tidak, hamba nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, hamba nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Kerana apa? Bila mana tuan-tuan berjaya masuk live pada pagi ini, itu menandakan tuan-tuan dalam perjalanan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dalam perjalanan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sendiri berfirman, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila mana Allah Ta'ala nak seorang tu buat kebaikan, bila mana Allah Ta'ala nak seorang tu upgradekan kehidupan, bila mana Allah Ta'ala nak seorang tu berjaya dengan setiap apa yang dia lakukan, yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala beri faham kepada agama. Maka Alhamdulillah tuan-tuan, bila tuan-tuan boleh masuk wall pada pagi ini, tuan-tuan boleh masuk live pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, ini semua tanda rahmat Allah Ta'ala sedang mendatangi kehidupannya kita. Ya, mudah-mudahan hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, kalau betul-betul tuan-tuan nak khusyuk dalamnya solat, antara perkara dan tindakan yang perlu kita lakukan, upgrade dan update kepada ilmu. Jadi seperti biasa, tolong nyatakan kesihatan tuan-tuan dahulu pada pagi ni. Sebab apa? Ingat, istiqamah pun juga itu dipanggil update. Dah. Istiqamah juga dipanggil update. Dah. Dia ada update, ada up to date. Update lain, up to date lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hamba juga yang bernama Al-Faqir Muhammad Irwan bin Muhammad Zahuri, Alhamdulillah masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan, seperti biasa, tolong nyatakan dulu kesihatan tuan-tuan. Sebab apa? Hari ini kita akan belajar dua perkataan kalau tuan-tuan betul nak mencapai kepada khusyuknya solat. Kerana malam tadi, Alhamdulillah, malam tadi kepada tuan-tuan yang sempat masuk wall, yang sempat masuk page grup nak baiki solat, lebih kurang 1 jam 20 minit. Alhamdulillah, malam tadi tuan-tuan, 1 jam 20 minit saya menjawab 110 soalan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, pada malam tadi saya dah bantu menjawab 110 soalan dalam jangka masa 1 jam 20 minit. Kerana apa tuan-tuan? Saya nak gambarkan, daripada ratusan soalan yang saya jawab pada malam tadi, ramai yang menyatakan antara masalah yang berlaku pada kehidupan mereka, tak khusyuk solat. Solat tak khusyuk. Solat tak khusyuk. Jadi pada pagi ni, hamba nak bantu tuan-tuan dengan lebih deep lagi, dengan lebih mendalam lagi. Kalau betul tuan-tuan nak mencapai khusyuknya solat, antara perkara yang tuan-tuan perlu buat pada pagi ini, ialah kita kena update kepada ilmu dan upgrade kepada ilmu. Terima kasih kepada semua yang masih lagi mengupdate kesihatan tuan-tuan, dan hamba juga masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput. Jadi berbalik kepada perkara kita nak bincangkan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut update ni tuan-tuan, kita kena menyatakan keberadaan ataupun tempat ataupun pendirian yang kita ada. Update juga satu perkara yang begitu penting. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam hashtag Santapan Rohani. Jangan lupa jalankan dakwah. Dakwah juga merupakan satu jalan untuk kita update, update setiap benda yang kita buat, supaya kita nak pastikan tuan-tuan di manakah align, di manakah perjalanan yang kita sedang berada sekarang. Terima kasih kepada Cik Gani daripada Kuala Terengganu, KT. Jadi bila mana kita sebut berkenaan update tuan-tuan, saya nak tanya soalan yang kedua. Seperti biasa, tolong update juga, jangan jemu. Tuan-tuan makan nasi tak pernah jemu pun
Betul tak Cik Gani? Cik Gani, orang Terengganu ni masyhur dengan nasi dagang. Allahumma salli ala Muhammad. Yang peliknya, daripada kecil sampai ketua, makan nasi dagang tak pernah jemu pun. Tak pernah jemu. Ni bila kita suruh update berkenaan di manakah level yang kita berada sehingga pada hari ini, kadang-kadang kenapa kita malas nak update. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana update ni tuan-tuan, antara salah satu taktik ataupun teknikal yang saya nak ajak tuan-tuan, bagaimana kita nak duduk dalam istiqamah pada melakukan satu perkara. Biar tuan-tuan duduk bersama dengan hamba, tuan-tuan tak dapat ilmu yang banyak, sebab hamba pun ilmu tak ada. Nak ilmu carilah dengan orang lain. Tetapi mudah-mudahan keberadaan tuan-tuan bersama dengan hamba setahun dan 2 tahun, 3 tahun, antara benda yang paling best yang saya nak bimbing tuan-tuan ialah istiqamah. Istiqamah ni berkait dengan update. Jadi perkara yang kedua yang saya nak tuan-tuan update sekarang, di manakah level yang anda berada pada hari ini, di manakah kedudukan yang anda berada pada hari ini. Waalaikumsalam Ustaz Ilyas. Supaya apa? Saya ulang balik, supaya bila mana tuan-tuan update di manakah level yang kita berada pada hari ini, mudah-mudahan tulis kejap. Terima kasih kepada semua yang sedang mengupdate. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk wall ataupun yang baru join hashtag Santapan Rohani, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kami ucapkan. Kalau tuan-tuan tak tahu cara nak update macam mana, tengok kita punya top fan. Apa yang mereka buat, macam mana cara mereka update, tuan-tuan boleh tiru fasi. Kerana apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana saya minta tuan-tuan update dan tuan-tuan menulis dengan satu perkataan yang begitu jelas dan tepat, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Apa makna saya seorang yang salik? Saya seorang yang dalam perjalanan nak menuju kepada Allah. Saya yakin tuan-tuan, perkataan yang very simple tu boleh memotivasikan diri tuan-tuan. Dan yang paling penting, tulis kejap dekat ruangan komen, bila mana tuan-tuan dah update saya seorang yang salik, apakah kebaikan yang tuan-tuan boleh dapat daripada perkataan tadi. Bila tuan-tuan update sahaja, saya tak nak level kita pada hari ini berada di bawah aras yang kita letak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kayu ukur yang tuan-tuan sendiri dah letakkan. Saya seorang yang salik, maka biar bercakap tu pula bersamaan dengan pendirian. Bila mana kita tulis saya seorang yang salik, jadi adakah keadaan yang kita berjalan sekarang bersamaan dengan level yang kita tulis? Jadi mudah-mudahan menjadi satu kayu peringatan. Terima kasih kepada Irma Mas. Menjadi satu peringatan, bila aku tulis ni aku mengaku ke ni, atau aku menipu diri aku sendiri. Jadi bila mana tuan-tuan update saya seorang yang salik, mudah-mudahan saya nak bimbing tuan-tuan, jangan kita berada di bawah aras level yang sedang kita tetapkan. Jangan kita berada di bawah aras level yang kita tetapkan. Cara nak kita pastikan bagaimana? Ni kita update. Update di manakah kedudukan kita pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, alhamdulillah, saya nak syukur banyak-banyak. Malam tadi dengan lebih kurang sejam 20 minit, siapa nak lagi? Siapa nak siapa nak program macam malam tadi, ataupun ruangan yang saya beri seluas-luasnya pada malam tadi berulang kembali? Tolong type nak. 1 jam 20 minit dalam grup nak baki solat, saya menjawab lebih kurang 110 soalan. Tolak satu soalan tu saya tulis test. Jadi lebih kurang saya menjawab lebih kurang 109 soalan tuan-tuan pada malam tadi. Yang majoriti mengatakan antara masalah yang berlaku pada kehidupannya mereka ialah tak khusyuk solat. Jadi pada pagi ni saya nak tambah lagi. Tiba-tiba datang satu idea yang saya nak bantu tuan-tuan. Yang idea ni ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya, dan Tuhan nak beri kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan layak untuk menerimanya. Layak, tiap-tiap orang yang mendengar layak untuk menerimanya. Maka bagaimanakah cara ataupun tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan on the spot sekarang bagi memastikan tuan-tuan betul mencapai kepada khusyuknya solat? Maka tak dapat tidak, antara perkara yang tuan-tuan perlu buat, upgrade kepada ilmu. Upgrade kepada ilmu. Baik, apa maksud upgrade kepada ilmu? Upgrade kepada ilmu ni tuan-tuan, huraiannya banyak. Huraiannya
banyak. Tapi antara huraian yang paling mudah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, antaranya, tuan-tuan bukan tak pernah belajar. Saya yakin tuan-tuan sentiasa duduk dalam keadaan belajar. Dah? Ahlan wa sahlan Mia Anima. Lama tak nampak naik bukit, turun bukit. Mudah-mudahan dia sentiasa sihat. Jadi, saya yakin tuan-tuan sentiasa belajar. Tetapi bila mana tuan-tuan sentiasa belajar, tolong tulis sekejap. Tulis sekejap. Satu perkataan ni. Adakah ilmu yang tuan-tuan belajar setakat hari ini membawa kepada suatu level untuk mencapai kepada khusyuk? Tulis ayat tu sekejap. Sebab apa? Saya percaya keberadaan kita pada hari ini membuktikan tahap ilmu yang kita ada pada hari ini. Saya percaya bab tu. Dah? Tahap kita pada hari ini, level kita pada hari ini membuktikan tahap ilmu yang kita ada pada hari ini. Contoh, kalau kita nak kias masalah dunia, tuan-tuan dapat gaji 2,000. Mengaku sekejap. Sebab apa tuan-tuan dapat gaji 2,000? Sebab aku ada ilmu 2,000 sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Aku boleh buat sebulan 10,000. Dah? Sebab apa? Dia ada ilmu yang dia tahu macam mana cara nak buat 10,000. Ada orang boleh buat sebulan 1,000,000. Sebab apa? Dia ada ilmu bagaimana dia nak buat sebulan 1,000,000. Jadi kalau tuan-tuan nak upgrade daripada 10,000 naik kepada 50,000, maka jalan yang pertama tuan-tuan kena upgrade kepada ilmu. Upgrade kepada ilmu. Jadi kesimpulannya begini, dah? Macam mana saya nak tabit kepada Cik Gani kita datang daripada Terengganu. Dan kalau tak silap tuan-tuan ICS baru-baru ni 2-3 orang daripada Terengganu datang. Sebab apa? Orang Terengganu ni mereka rajin belajar. Dan mereka bukan tak belajar, tetapi yang saya nak tuan-tuan belajar menulis dekat ruangan komen, supaya hari ni tuan-tuan muhasabah, dah? Adakah ilmu yang aku ada pada hari ni membawa aku kepada satu level dalam perjalanan kepada khusyuknya solat? Itulah soalan yang tuan-tuan perlu tanya. Tuan-tuan belajar fiqh bagus, belajar hadis bagus, belajar tafsir bagus, belajar Al-Quran bagus. Semua tu ilmu yang bagus. Dengan tidak mengurangkan mana-mana ilmu pun, kita kata semua ilmu tu bagus. Bahasa Malaysia bagus, ilmu matematik, kerana semuanya ada kaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi bila tuan-tuan nak fokus kepada khusyuk solat, sekarang ni apa matlamat yang tuan-tuan nak? Tuan-tuan kena jelas. Matlamat kena jelas. Kalau tuan-tuan tak jelas kepada matlamat, maka susah hamba nak bantu. Jadi apa matlamat yang jelas perlu ada pada diri tuan-tuan? Aku nak khusyuk solat. Baik. Kalau itulah kenyataan yang keluar dari lidah tuan-tuan, aku nak khusyuk solat, bermakna antara pilihan yang wajib tuan-tuan lakukan sekarang, tuan-tuan kena dapatkan satu ilmu, yang ilmu tu dia fokus kepada khusyuk solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Ilmu tu dia mengajar kita, dia mendidik kita, dia membimbing kita macam mana dengan ilmu tu kita boleh fokus kepada khusyuknya solat. Sebagai contoh, bila hamba cerita bab upgrade ilmu ni tuan-tuan, dah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita belajar hukum fikih, ni ilmu ni sentiasa berubah. Walaupun hukumnya sama, tetapi keadaannya berbeza. Hamba nak bagi contoh yang paling mudah untuk tuan-tuan renung pada pagi ini, supaya saya boleh buktikan kepada tuan-tuan, ilmu pun dia upgrade. Diri ilmu tu sendiri pun upgrade. Dah? Diri ilmu tu sendiri pun dia upgrade. Tak usah kata manusia yang ada ilmu, diri ilmu tu sendiri pun dia upgrade. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan belajar hukum fiqh, sekejap dah, saya nak parking. Okey, contoh mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar hukum fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dan Imam Syafi'i pun dia ada dua qaul. Simple, benda ni simple. Memang mudah untuk tuan-tuan faham dan sesuai untuk tuan-tuan hadam. Saya nak bagi faham macam mana kesinambungan ilmu tu pun dia berubah, dia upgrade, apatah lagi manusia. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dia ada dua qaul. Dah? Qaul ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata Imam Syafi'i ni ketika dia mengeluarkan hukum fiqh, dia ada dua pendapat. Pertama qaul qadim, kedua qaul jadid.
Tak apa, ilmu ni insya-Allah saya yakin sesuai untuk tuan-tuan faham dan tuan-tuan boleh hadam. Apa dia qaul qadim? Pendapat yang terdahulu sewaktu Imam Syafi'i duduk di Iraq. Apa qaul jadid? Pendapat yang baru sewaktu Imam Syafi'i duduk di Mesir. Maknanya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dalam nukilan-nukilan beliau, dalam hukum-hukum yang beliau pernah aturkan, yang kita pakai sehingga pada hari ini, ada dua qaul, ada dua pendapat, atau bahasa lain ada dua penulisan. Waktu di Iraq dia menulis qaul-qaul yang lama, qaul yang qadim. Dan waktu di Mesir dia renovasikan lagi, melihat kepada kesesuaian, melihat kepada keadaan, melihat kepada tingkah laku manusia, melihat kepada kefahaman manusia, melihat kepada perubahan manusia. Maka ada pula qaul-qaul yang jadid, pendapat-pendapat yang baru, yang bukanlah dua-dua pendapat ni seolah-olah menolak atau menyanggah, tetapi perubahan sesuatu hukum itu melihat kepada keadaan. Jadi saya dah buktikan dengan nyata, bermakna bila keadaan berubah, hukum berubah. Bila keadaan berubah, ilmu pun kena berubah. Bila situasi berubah, maka pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i pun berubah. Bermakna di sini tuan-tuan boleh nampak dengan jelas, waktu di Iraq Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengeluarkan pendapat-pendapat yang dia tulis waktu di Iraq. Dan dia hijrah, maka dia mengeluarkan pendapat yang berbeza, pendapat yang baru, pendapat yang up to date. Jelas ke jelas? Jadi maknanya begini, apa yang hamba nak bagi faham kepada tuan-tuan dalam siri Santapan Rohani yang begitu ringkas pada hari ini, saya yakin dan saya nak ucapkan tahniah yang tuan-tuan sentiasa belajar. Bagus, belajar di surau, belajar di masjid, belajar di Google, belajar di YouTube, belajar di Facebook. Betul, tak ada masalah, Alhamdulillah. Tetapi perkara yang, kalau tuan-tuan nak fokus kepada khusyuk solat, maka antara pilihan yang tuan-tuan perlu lakukan ialah bagaimana aku nak cari ilmu yang terus membawaki kepada khusyuk solat. Maka itu lebih mudah. Itu lebih mudah dan lebih jelas kepada mana yang kita nak capai. Kalau kita tak jelas tuan-tuan ke mana kita nak capai, dan kita pun tak tahu apakah ilmu yang kita nak amalkan, dan kita pun tak tahu di manakah guru yang kita nak ambilkan, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhir sekali tuan-tuan, apa yang kita nak capai pun terciciran. Bak kata patah, yang dikendong bertaburan, yang nak dicapai berciciran. Dah hamba pun dah lupa, dah lama tinggalkan sekolah. Jadi bila mana pada hari ini kita bincangkan, kalau tuan-tuan betul-betul nak khusyuk, maka antara pilihan yang tuan-tuan kena buat, upgrade kepada ilmu. Upgrade kepada ilmu. Dan ilmu tu pula, bila mana kita upgrade, kita updatekan. Ini penting. Bila kita upgrade, kita update. Kita upgrade, kita update. Update tu apa? Kita pastikan kita betul-betul berada pada level tu dan kita tak jatuh. Sebagai contoh, saya nak bagi faham dengan jelas. Nescaya ramai tertanya-tanya, macam mana ustaz? Ilmu kepada khusyuk ni macam mana? Simple. Soalan tu simple. Ilmu kepada khusyuk ni macam mana? Macam mana yang dikatakan ustaz kita kena upgrade ilmu? Dengan kita upgrade ilmu itu, kita membawa diri kita kepada satu level yang berbeza. Terima kasih Mia Anima, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Terima kasih. Yang baru masuk wall, teruskan jalankan dakwah. Dakwah kena update istiqamah. Jangan buat kerja Tuhan, mereka masuk tak masuk, serahkan kepada Allah Ta'ala. Pastikan love, like dan share berjalan, kerana itu dakwah bagi pihak tuan-tuan. Baik. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada pagi ni, bila saya dah buka laluan, maka saya tak akan tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan terkotak-kating. Itulah cara saya nak bagi ilmu. Saya tak akan tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan tertanya-tanya dan terkotak-kating. Macam mana ustaz yang kata kena upgrade ilmu ni? Macam mana ustaz bila mana kita kata orang yang nak khusyuk solat kena upgrade ilmu, kena upgrade amalan? Saya bagi simple saja, simple. Dengar elok-elok perkataan ni. Saya yakin kalau tuan-tuan dapat faham perkataan ni, dia boleh membantu tuan-tuan. Dia boleh membantu tuan-tuan dengan jelas apa yang tuan-tuan nak capai. Dia boleh membantu tuan-tuan di manakah level yang anda berada pada hari ini. Dan ayat ni hamba yakin dia boleh bantu tuan-tuan apakah progres yang tuan-tuan nak lakukan seterusnya. Saya ulang balik.
ayat yang saya nak bagi ni, selepas saya sentuh hati tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak khusyuk solat, tuan-tuan kena upgrade ilmu, kena update ilmu. Baik, sebab Imam Syafi'i pun update. Waktu di Iraq hukumnya lain, waktu di Mesir hukumnya lain. Kan sesuai dengan keadaan. Sama juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak khusyuk, kena update ilmu. Jadi benda saya nak sampaikan ni ilmu yang very simple, tapi yang simple inilah yang banyak kita tak buat. Mudah-mudahan perkataan yang saya nak sampaikan ini akan mendorong tuan-tuan, betul, ini yang aku nak capai, dan inilah ilmu yang perlu aku belajar, dan apakah tindakan seterusnya yang perlu aku lakukan. Baik, saya bagi dengan simple. Rojokkan, ni ilmunya. Contoh, banyak lagi ilmu khusyuk solat, ilmunya banyak, tapi sehari ni saya bagi satu saja. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut, ilmu ni kita belajar dalam ICS, kita belajar dalam NBS, dan saya suka nak kongsi dengan tuan-tuan sebab istiqamahnya tuan-tuan bersama dengan hamba dan tuan-tuan layak menerimanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi sebut, az-zikru yakunu bil qalbi, simple saja, wa yakunu bil lisani, wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, fa ini iqtasira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Maknanya mudah. Kata Imam Nawawi, bermula zikir itu adalah ia di hati. Kita ambil word tu saja. Tolong tulis kejap dekat ruangan komen. Imam Nawawi sebut zikir tu adalah ia di hati. Saya ulang balik kali yang ketiga. Az-zikru yakunu bil qalbi. Kata Imam Nawawi, zikir itu adalah ia di hati. Baik. Bila mana kita dapat hari ni dapat tangkap, okey, aku dapat satu ilmu yang baru. Apa ilmu tu? Zikir tu perlu di hati. Tanya pula, apa faedah yang kalian dapat? Apakah impak yang kita nak kesankan bila mana kita amalkan zikir tu di hati? Hamba jawab, dengar elok-elok, tuan-tuan, khusyuk tempatnya di hati. Saya jawab terus, fokus direct kepada masalah tuan-tuan. Khusyuk tempatnya bukan di akal, khusyuk tempatnya bukan di minda, khusyuk tempatnya bukan di perbuatan. Tuan-tuan kena faham, khusyuk tempatnya di hati. Macam takwa, kan Nabi sebut 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sebut takwa letaknya di sini, takwa letaknya di sini, takwa letaknya di sini. Di sinilah tempat takwa, di sinilah tempat keimanan. Jadi bila mana kita nak bahas masalah khusyuk, tuan-tuan kena faham, khusyuk tempatnya di hati. Maka hari ini bila tuan-tuan dah upgrade satu ilmu, upgrade satu ilmu, apa dia? Okey, aku dah faham rupa-rupa khusyuk tempatnya di hati. Maka ustaz, macam mana kami nak menjadikan kami benar-benar khusyuk? Maka saya jawab, tuan-tuan kena belajar menghidupkan hati dahulu. Inilah ilmu yang up to date. Sebab ilmu ni ilmu yang kita tak amalkan dah pada hari ni. Tuan-tuan kena belajar dahulu macam mana cara nak hidupkan hati. Maka dijawab dengan kaedah tadi, bagaimana cara nak hidupkan hati. Imam Nawawi dah jawab, az-zikru yakunu bil qalbi. Terima kasih pada Dayang Badariah. Zikir itu adalah ia di hati. Wa yakunu bil lisani, dan ada juga di lidah. Kalau kita nak buat yang zikir terbaik, the best, wal afdalu minhu, lidah dan hati bersamaan. Lidah hati jalan sekali. Kita kadang-kadang subhanallah, tuan-tuan sendiri jawablah. Sendiri jawab. Pagi tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adakah tuan-tuan buat di lidah dan di hati, atau tuan-tuan buat di lidah sahaja? Maka afwan lakum, hamba berani berkata, selagi mana tuan-tuan tak berubah, ni kata ni, tuan-tuan tak upgrade amalan, nak upgrade macam mana? Cuba upgrade belajar bagaimana zikir tu di hati. Cuba upgrade bagaimana nak hidupkan hati dahulu. Hasrina, cara nak hidup hati banyak caranya. Dan 2-3 hari ni pun kita dah belajar 7 sebab yang boleh merosakkan hati, yang boleh membebalkan hati, yang boleh mengkeraskan hati, yang boleh meliatkan hati kepada kebaikan. Dan kita juga dah beri tindakan kepada Hasrina. Tolong tengok balik live saya yang semalam, yang kemarin dan sebagainya.
Kita ada cerita dah 3, 4 dah. Cuma hari ni tak sempat sebab hamba nak ambil Umi sekejap. Dah nak ambil ibu hari ni, ada urusan sikit nak buat pergi Melaka. Jadi kesimpulannya begini, Allahumma salli ala Muhammad. Pelajar pun sedang periksa dekat pondok. Tuan-tuan dapat satu ilmu. Apa ilmu dia? Zikir perlu ada di hati. Baik, apa kaitan zikir di hati tadi? Kaitannya khusyuk juga tempatnya di hati. Itu kaitannya. Khusyuk tempatnya di hati. Dan zikir juga kata Imam Nawawi perlu ada di hati. Dan bila mana ada kesenambungan ni, bila hati itu hidup dengan zikrullah, maka mudah-mudahan hati itu dapat menarik yang dikatakan kepahaman khusyuk. Benda inilah tuan-tuan yang kami cuba perjuangkan, yang kami daripada Arya Resources yang cuba bantu tuan-tuan, yang Alhamdulillah ramai yang kami telah bantu sebelum daripada ini. Cuma secara ringkas, apa yang saya nak tuan-tuan fokus dan cuba fahamkan dahulu pada hari ini, ambil ayat tadi, tuan-tuan dah boleh terus amal dah. Cuma caranya, teknikalnya, yang tu insyaAllah kita akan belajar secara lebih detail dalam program Nak Baki Solat, ataupun dalam program Solat Itu Mudah, ataupun dalam program interaktif Cinta Solat. Yang tu cerita lain. Cuma peringkat awalan, upgrade ilmu dahulu. Apa dia ilmu yang aku dapat hari ni? Khusyuk tepatnya di hati. Bagaimana tindakannya? Maka belajar dulu menghidupkan hati dengan perbanyakkan berzikir. Tapi bukan zikir di lidah, zikir juga perlu ada di hati. Az-zikru yakunu bil qalbi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bincangkan dengan tuan-tuan pada pagi ni, tuan-tuan nampak sikit. Yang penting saya ulang balik, tuan-tuan kena jelas apa yang tuan-tuan nak capai, dan tuan-tuan kena tahu apa ilmu yang tuan-tuan perlu belajar untuk mencapaikan apa yang tuan-tuan nak capai, dan siapakah guru yang boleh membimbing tuan-tuan untuk mencapai kepada perkara begini, dan apakah tindakan susulan yang perlu tuan-tuan lakukan, yang mudah-mudahan akhir sekali tuan-tuan mencapai kepada maksud. Jelas ke jelas? Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa saya kongsikan pada pagi ini tuan-tuan nampak. Sebab memang tuan-tuan tak ada pilihan. Kalau tuan-tuan nak khusyuk kepada solat, 2 perkara yang perlu anda lakukan. Yang pertama, upgrade kepada ilmu. Yang kedua, update juga kepada ilmu. Sebab bila sebut update ni begini, sebab pengalaman saya, khusyuk ni tuan-tuan kadang-kadang berbeza bagi setiap manusia. Pengalaman saya, khusyuk ni pula kadang-kadang tak sama. Bagi orang ni caranya begini, bagi orang ni caranya begini, bagi orang ni caranya begini. Sebab itulah gambaran yang hamba nak beri faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila setiap individu tu kadang-kadang teknikalnya berbeza. Sebab itulah kenapa pula kita kena update. Jelas? Update. Kita kena sampaikan, kena ceritakan. Dan mudah-mudahan kita jelas di manakah level yang kita berada sekarang dan ke manakah kita nak capai. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang begitu ringkas pada pagi ini tuan-tuan mendapat manfaat. Dan saya tak tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan terkontang-kanting. Saya dah bagi ilmu, saya dah bagi tekniknya, kita dah bagi rojokannya, kita dah bagi caranya. Cuma nak belajar more kepada tindakan, yang tu insyaAllah kita akan belajar dalam program nanti. Tapi pada hari ni tuan-tuan dah jelas dulu apa ilmunya, apakah tindakannya, dan ke mana yang tuan-tuan nak capai. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sedikit input pada pagi dalam hashtag Santapan Rohani. Terima kasih kepada jalankan, kerana tuan-tuan terus menjalankan dakwah, yang mudah-mudahan dakwah itu indah. Dakwah itu indah. Jadi sehingga bertemu pula insyaAllah pada petang-petang nanti ke malam nanti, insyaAllah kita boleh santai-santai ke dalam grup Nak Baki Solat. Sebab banyak lagi hamba nak bantu tuan-tuan insyaAllah bagaimana nak mencapai kepada khusyuknya solat. Jadi ma'assalamah wa liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.